Terima kasih juga kepada hadirin yang datang dan mohon ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kesehatan Agama dan Polis Daerah Malaysia. Sudah duduk bicara, daftar kehadiran dan makan dan hijau yang diberikan pada meja pendaftaran. Dan diingatkan pada yang ada bawa handphone, tolong jangan post gambar aktiviti kita pada malam ini di Facebook masing-masing. Kalau kita dalam pantang PKP misalnya, ini pun berani-berani buat ini. Itu marilah sama-sama kita berkongsi ilmu dengan penceramah dan kita, Ustaz Azman dan Beradim. Sama-sama kita berkongsi ilmu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati lagi saya kasihi saudara pengurusi majlis, yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Masjid Nurul Huda, serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan Allah, kita mendapat rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pengampunannya. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Ta'ala bagi sedikit sahaja ilmu. Yang sedikit ni tak layaklah kita untuk nak menyombongkan diri. Yang sedikit ni tak layaklah kita untuk nak menjadi hamba yang riak, nak jadi angkuh membanggakan diri. Sebab Allah Ta'ala kata utitum minal ilmi illa qalila. Aku bagi cuma sedikit sahaja. Kalau nak dibandingkan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jikalau di muka bumi Allah Ta'ala ini dipenuhi dengan pohon-pohon untuk dijadikan alat sebagai menulis penanya,
dibantu pula dengan 7 lautan sebagai tinta, sebagai dakwat. Namun ilmu Allah Ta'ala tak akan pernah habis ditulis. Jadi yang dia bagi kat kita ni cuma sedikit sajalah tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ni kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita nak bicara sedikit tentang sebuah hadis Nabi SAW. Saya tak pandailah tuan-tuan nak mengupas yang ilmu yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat macam ulama-ulama lain, ustaz-ustaz lain tuan-tuan. Saya selalu mengupas perkara yang basic ajalah, yang asas sajalah tuan-tuan. Sebab yang basic ni pun tak lepas lagi tuan-tuan duk sembang cerita yang besar-besar macam mana. Apa perkara yang basic ini? Ialah perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Hadis diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, di mana satu hari Umar duduk-duduk dengan Nabi SAW. Didatangi seorang laki-laki yang berpakaian putih, yang berambut hitam. Lalu datang bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Islam, iman dan ihsan. Hak ini pun kita tak lepas lagi tuan-tuan. Kita boleh ngaku sebagai seorang Islam, kita boleh ngaku sebagai seorang beriman, tapi kita pun kadang-kadang tak faham. Sehingga kan Islam itu nampak tak cantik, Islam nampak tak indah. Walaupun dikatakan Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu sempurna, tapi bila kita tengok kehidupan kita sebagai seorang Muslim, tak sempurna, tak seindah yang kita sangka, tak sempurna seperti mana yang dikehendaki. Sebab tidak memahami perkara-perkara basic ni. So saya duk ceritalah cerita bab ekonomi Islam, saya cerita kalau hak ini basic pun tak faham tuan-tuan. Jadi hari ini kita nak bicara tentang sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan daripada an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil wa sami Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Alah, hadis ni dah biasa dengar ustaz, betul. Hadis ni tuan-tuan dah biasa dengar. Tapi fahamnya belum tentu. Oh, kami dah ngaji hadis ni ustaz, betul. Tapi faham dengan jelas belum tentu tuan-tuan. Sekejap lagi kita tengok, kita kupas satu persatu. Sebab agama Islam ini tuan-tuan tertegak atas 3 tiang seri. Tiang seri ini perlu ada. Tak ada 3 tiang seri ini salah satunya, maka pincang agama Islam ini tuan-tuan. Apa dia tiang serinya? Yang saya sebutkan tadi. Jadi agama Islam tidak akan wujud sama sekali. Hakikatnya dia tak akan wujud kalau tanpa ada 3 tiang seri ini. Sebab ketiga-tiga tiang seri ini menguatkan agama Islam. Kekuatan agama Islam itu berpunca daripada keimanan. Kekuatan keimanan itu tidak akan subur kecuali adanya Islam. Sementara itu pula Islam tidak bermakna tanpa ihsan. Mesti ada hubung kait tuan-tuan. Mesti ada perbicaraan. Jadi malam ini kita nak kupas satu je tentang hadis ini, mengenai apa itu Islam. Islam terbina di atas 5 perkara, kata Nabi SAW. Islam terbinanya, dia kata atas tegaknya dia, didirikan dia atas 5 perkara yang dianggap sebagai rukun Islam. Bila perkara rukun ni tuan-tuan, apa yang disebut rukun, perkara ni sangat berat. Sebab dia boleh membatalkan tuan-tuan. Rukun semayang, tak buat rukun, batal semayang. Salah satu rukun tinggal, batal sembahyang. 13 rukun sembahyang, 1 tak buat, batal. Rukun haji, tak buat rukun haji, batal haji. Dan rukun nikah, tak cukup rukun nikah, tak sah nikah. Semua ada rukun dia. Islam juga ada rukun dia. Berapa ramai yang faham betul-betul tentang rukun Islam? Jangankan yang 5 tuan-tuan. Yang pertama sudah tuan-tuan, kita bahas malam ini insya-Allah. Kita kongsi sama-sama. Rukun yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksud dia? Aku naik saksi
Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada Tuhannya? Tak ada siapa-siapa melainkan Engkau ya Allah. Bermula dengan nafi, diakhiri dengan isbat. Menafikan dalam hati kita ini tak ada siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setiap saat, setiap detik, setiap waktu, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di mana saja kamu berada, di tempat yang sunyi, berseorangan, ramai, dalam keadaan kamu apa saja, wa huwa ma'akum, dia berserta dengan kamu. Betul ke Tuhan berserta dengan kita setiap saat, setiap waktu? Ya. Apakah memang Tuhan ada setiap waktu di hati kita? Apakah Allah Ta'ala memang wujud setiap saat di hati kita? Tuan-tuan bawa kereta, bila nak bawa kereta ni tuan-tuan, apa yang ada dalam hati kita? Apa yang ada dalam hati kita sekarang kalau kita nak bawa kereta? Tuan nak bawa kereta daripada Bagan ini nak ke Batu Pahat sana tu. Bila nak bawa kereta, nak bawa motosikal, apa yang ada dalam hati kita? Pertama, ada polis dalam hati kita kan, ada JPJ. Saya tu habis semua cek dulu kan, cek dulu lesen ada tak, road tax ada tak kan. Naik je kereta pakai seat belt dulu, sebab dalam hati kita apa? Pakai seat belt kan, ada roadblock kan, mana tahu kan, ada JPJ kan, pakai. Setiap saat nak bawa kereta ni nampak lampu biru je pun dah nampak polis dah. Padahal bukan lampu biru polis pun, tapi dalam hati tu ada polis. Nampak tu dia lah tu. Mana? Tu lampu biru tu. Lampu biru je polis lalu. Sebab dalam hati kita setiap saat, setiap detik kita bawa kereta, kita ingat ada polis, ada roadblock. Kan? Bersedia kita setiap saat. Tak berani buat apa. Lampu merah berhenti tuan-tuan. Walaupun tak ada polis kan, jalan je mana ada polis. Jangan kan depan tu orang mana tahu. Kok dia tunggu orang tak pasal dia 300 kan. Tu je yang ada. Macam malam ni lah, takut ya kan, ni kok dia datang hampir kita ni, dia datang hampir. Bukan ingat Allah Ta'ala, ingat dia datang ya. Tu yang risau tu, risau kan. Apa yang ada dalam hati kita? Pantang orang tengok lampu, tu siapa pula tu kan, tu van siapa tu kan. Hati tu duk ingat tu lah kan. Apakah Allah Ta'ala setiap saat, setiap detik macam tu juga? Nak tidur ingat Allah Ta'ala, nak makan ingat Allah Ta'ala, ya ke? Nak berjalan ingat Allah Ta'ala, buat apa pun ingat Allah Ta'ala dulu. Ingat tak Allah Ta'ala? Ingat. Kalau ingat, nak tanya sikit lah. Tadi datang, tadi tu naik motor ke naik kereta? Naik motor kereta kan? Ada naik motor kereta. Turun tadi apa baca? Tak jujur-jujur ni masjid ni. Turun motor tadi tu, turun kereta tadi tu, apa baca? Tak ada baca apa-apa. Ibu-ibu baca apa tadi? Turun tadilah, dah sampai lah sini, mati enjin, apa baca? Alhamdulillah, syukur ya Allah dah sampai, terima kasih ya Allah kau sampaikan aku. Atau tak baca apa-apa? Bukan tak nak baca Ustaz, terlupa. Bukan terlupa, memang tak ingat langsung. Susah cerita terlupa tu. Memang tak ingat langsung. Siapa yang tak ingat? Allah Ta'ala tak ingat. Mana kita ingat tuan-tuan? Bawa kereta dia pun tak ingat apa-apa. Ingat polis je. Ingat DPJ je tuan-tuan. Ingat roadblock je yang ada. Sedangkan kita buat pengakuan apa? La ilaha illallah. Tidak ada apa-apa dalam hati aku sama sekali. Tidak ada sama sekali. Illallah, melainkan Allah Ta'ala je yang ada. Sebab itu orang yang dah melafazkan kalimah syahadah menggantungkan seluruh penghidupannya kepada Allah. Jadi kalau dah menggantungkan seluruh pengharapan kepada Allah, apa yang ada dalam hati kita? Pertama, adanya keagungan Allah Ta'ala dalam hati kita. Kedua, adanya kebesaran Allah. Ketiga, adanya kehebatan Allah. Keempat, adanya pengharapan terhadap Allah. Apakah kita dah lepas tu? Ada tak rasa agungnya Allah Ta'ala dalam diri kita? Ada tak rasa hebatnya Allah Ta'ala dalam hati kita? Atau kita tengok makhluk lebih hebat dari Allah? Contoh tuan-tuan,
Saya tak pandai yang besar-besar lah. Contohlah, kita tengok ada satu ciptaan yang menakjubkan depan tu. Adalah reka bentuk, orang buat, kita pun tengok on. Hebat. Siapa yang hebat? Hebat tu orang yang buat ni kan. Pandai tu dia buat. Ini kat manalah dia belajar lu ni? Mana Allah? Di mana Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala kata, bila orang yang mengucap kalimah syahadat, letakkan kehebatan itu pada aku. Maha suci Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dan menyempurnakan manusia dengan meletakkan akal fikiran. Hebatnya Allah kan? Maha agungnya Allah. Tapi yang kita nampak apa? Hebatnya manusia ni, kau tengok. Oh, pandai tu dia kan. Ini bukan calang-calang orang boleh buat benda ni tau. Ini belajar pun bertahun ni. Mana Allah? Mana Allah Ta'ala? Kita buat pengakuan dengan Tuhan. Kita buat pengakuan depan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Aku naik saksi. Ya Allah, tak ada siapa-siapa melainkan Engkau je dalam hati aku ni. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Kan? Memadai Allah Ta'ala dalam hati kita. Yang lain-lain tak ada. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada selain Allah Ta'ala dalam jiwa kita ni. Apakah ucapan itu bersamaan dengan perbuatan dalam kehidupan kita? Setiap saat, setiap waktu. Kalau setiap saat dan setiap waktu, setiap perbuatan dimulai dengan bismillah, apapun yang kita nak buat pasti akan ucap bismillah. Tadi ni datang nak petik suis lampu, bismillahirrahmanirrahim. Ada? Terlupa Ustaz. Tak ada, semua lupa, memang lupa semua. Bukan dalam perbuatan, dalam semayang pun boleh lupa. Tu dalam menghadap dia, Allahu Akbar, sebut dah di bibir, tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang maha besar, Engkau yang maha agung. Tiba-tiba dah letak tangan, dah merayau, jalan jauh kan. Siapa ceramah malam ni? Kau apa nak habis ni kan? Ni kau ada lambat nyanyi ni, pusing jalan, dah nak salam baru balik kan. Tu dalam duk ngadap dia tu, dalam duk ngadap dia, lupa kita tengah ngadap dia kan. Satu tuan-tuan, kelupaan kita, kelalaian kita tuan-tuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat. Allah marah kat kita pasal apa? Pasal kita lupakan dia. Allah turunkan azab, turunkan bala pasal lupa kat dia, bukan pasal lain. Bukan pasal apa tuan-tuan. Allah turunkan semua ni pasal kita lupa kat dia. Pasal tak tunai hak dia. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah hak aku, kata Allah. Tapi kita tak pelihara hak Allah. Hak Allah apa? Allah Ta'ala suruh sembahyang awal waktu, kita hujung. Allah Ta'ala kata baca Quran, ingat aku, zikirlah kepada aku. Kan? Kita tak nak zikir, tak pernah baca Quran. Ni tuan-tuan, jagalah. Tuhan kata apa pun kau nak jaga, silakan jaga. Tapi kalau kau tak jaga hak aku, tetap apa pun yang akan berlaku terus akan berlaku. Sebab itu dia kata ihfazillah, pelihara hak aku. Macam kita hari inilah jaga SOP. Memang bagus, alhamdulillah, jaga SOP, alhamdulillah. Tapi jangan lupa jaga hak Allah. Semayang jangan lupa, ingatkan manusia, mari kita semayang, mari kita salat, mari kita ingat Allah. Allah Ta'ala dah marah ni, Allah Ta'ala dah terlalu murka sehingga kan dia turunkan azab yang tak ada ubat lagi hari ni kan. Patutnya tuan-tuan, apa yang kita buat hari ni sepatutnya, mari kita cepat-cepat ingat Allah, mari kita bermunajat kepada Allah. Cepat, Allah dah marah kita. Tinggalkan perkara maksiat, tinggalkan perkara dosa, tutup semua perkara-perkara maksiat dosa ini. Ini dah sampai kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah sampai tuan-tuan kemurkaan Allah. Bukan perkara lain tuan-tuan, bukan perkara lain. Allah marah kita bukan pasal sebab benda lain. Engkau dah terlalu lalaikan aku, dah terlalu lupakan aku, engkau bersengketa. Aku kata jangan bersengketa. Engkau ni bersaudara, innamal mu'minun ikhwatun. Engkau bergaduh siang malam pagi petang dengan jiran tetangga, tak bertegur sapa. Dalam masyarakat bergaduh, dalam keluarga bergaduh, adik beradik tak bertegur sapa.
Masya Allah. Dosa demi dosa, dosa demi dosa yang kita buat. Sedangkan kita mengucap 2 kalimah syahadah ni. Akhirnya, kemurkaan Allah turun. Yang tak ada ubatnya, tuan-tuan. Ubatnya apa? Marilah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ubat. Ubatnya mudah. Ihfazillah, tinggalkan perkara larangan Allah. Balik semula perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala katakan, ku angkat balik semula apa yang ku turunkan hari ini kalau kau kembali kepada aku. Tapi kita hari ini tak mau balik kepada Allah. Kita tak mau balik, tuan-tuan. Kita masih berkeras, kita masih berdegil dengan Allah. Kita tak mau akur dengan kehendak Allah. Yakinlah, tuan-tuan, yakinlah. Kalau kita kembali hari ini, kita berdosa, ngakui dosa itu, tuan-tuan. Seperti mana Nabi Adam AS. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku pada Allah. Ya Allah, aku zalim pada diri aku, ya Allah. Aku tahu, ya Allah, aku berdosa, ya Allah. Ampunkan aku. Kalau kerana dosa aku ni, ya Allah, aku bertaubat, aku mohon ampun, aku menangis, ya Allah, aku merayu depan Kau, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Tapi tak mau juga kan? Tak mau, tuan-tuan. Nabi tunjuk. Bila berdosa apa dia buat? Doa terus pada Allah. Sujud mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami jadi orang rugi, ya Allah. Doa pada Allah. Tapi kita tak mau ngaku. Tak mau minta ampun, tak mau ngaku kalah dengan Tuhan. Oh, kita mampu, kita boleh, kita mampu, kita boleh. Apa yang boleh? Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, berhimpun satu dunia manusia ini menjadikan untuk membaiki sesuatu, kata Tuhan, tidak akan berlaku. Tidak ada siapa boleh memudarat. Satu dunia berkumpul untuk memudaratkan seseorang. Tuhan kata tidak. Apa maksud dia? Allah Ta'ala kata, yang boleh memudarat, yang boleh membaikkan, aku, kata Allah. Engkau yang cakap, bukan aku, dia kata. Engkau yang mengakui aku. La ilaha illallah. Tidak ada siapa boleh mengelokkan, tidak ada siapa boleh memudaratkan, tidak ada siapa pun boleh melakukan ini melainkan Engkau, ya Allah. Illallah. Yang Tuhan tunjuk itulah, yang Tuhan tunjuk waktu sembahyang tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak tahulah apa yang Tuhan tunjuk ni. Tapi yang pattern baru ni pun ada juga kan. Ni yang pattern barulah. Kan kita nak salahkan dia pun tak boleh jugalah. Dia pun ada dalil kot kan. Tak apa yang ditulis kita pun tak tahu. Ada mazhab kata dah ramai yang pandai lah, tuan-tuan kan. Dah ramai yang belajar luar negara ni. Bila dah belajar luar negara ni, balik ke kampung, orang kampung duk pattern lama je kan. Duk pattern ni ni je pattern yang lain tak ada kan. Dia pun tengok ada pattern baru kan. Belajar kat luar negara, ada pattern baru. Ni pattern baru, baliklah nak tunjuk kat Masjid Nurul Huda Bagan ni. Nasib baik orang Masjid Nurul Huda tengok ni apa masalah dia ni. Ini biar betul. Dia ni apa ditulis. Nasib baik tak terikut kan. Kadang-kadang kita ni suka ngikut, tuan-tuan. Suka meniru lah, tuan-tuan kan. Pantang orang balik semua nak ditirunya. Tengoklah dia berjubah, berserban bagai semua kan. Oh, ini dahsyat Syekh ni, kau tengok dia sembahyang. Masya Allah, tangan kau tengok. Tak lama ramai yang ikut dia kan. Yang tu pusing, lantak lah kan. Rasa kita duduk sebelah tu macam nak pegang. Dia punya dah ponti. Cukup dah satu kan. Angkat sikit kan. Dia pun ada dalil dia, wallahu a'lam. Saya pun tak pastilah apa dalil kan. Tuan-tuan cuba tengok hari ni, dah ramai yang cerdik pandai hari ni, masya-Allah. Tuan-tuan kan. Tu yang ialah kita ni dulu belajar dari kampung ambil wuduk macam mana, tuan-tuan. Basuh kepala macam mana, basuh ubun-ubunnya. Sini kan. Sampai ketua ni tuan imam, basuh ubun mana, basuh kepala sini kan. Besok lusa datang orang ambil wuduk, kita pun tengok dia basuh kepala kat sini. Kita mula tengok, ni apa hal dia ni? Apa dia buat tu? Buat apa tuan? Basuh kepala. Itulah mengaji sini. Bukan sini, ni. Sebab saya pernah kena tu, saya tahu. Kan?
Kita nak pergi ceramah tempat dia, dia tak kenal kita. Kita bukan ustaz popular, ustaz cak ayam dia orang kampung. Datang pergi ceramah, kan, ambil wuduk, orang ramai sajalah ambil wuduk tu. Ada satu orang tua ni ditegurnya saya. Apa buat tu? Basuh kepala cik. Ablah situ lah basuh kepala. Tu lah orang suruh belajar lain kali. Sini basuh kepala, sini ni. Saya nak ceramah ni. Saya nak ceramah. Malam tu saya nak ceramah. Oh sini cik, sini tak boleh. Sini ni. Kau belajar mana? Tu sebab belajar, datang masjid mengaji. Saya kata saya lepas pondok pergi Azhar, lepas Azhar pergi ngaji lagi. Nyambung belajar terus, tiba-tiba dia suruh mengaji lagi. Habis dah siap-siap ambil wuduk, masuk dalam sembahyang sunat. Saya pun nak ceramah, dia pun duduk depan ni. Duduk depan saya. Saya kata, ni dia ni nak dapat ni. Nak dapat. Kan saya pun, dia tengok-tengok saya duduk depan. Oh, ustaz rupanya. Saya kata, saya tanya, tuan, nak tanyalah yang tadi saya basuh tu kat sini apa nama? Bukan kepala ke ni? Ya, habis tak kepala apa nama? Dalam hadis suruh basuh apa? Mashur ra'sun, basuh kepala. Kepala ni mana? Kalau kat sini dia bukan kepala. Basuh apa tuan? Pipi. Kat mana kepala? Saya basuh kat sini. Ni apa nama? Kepala. Yang tuan kata suruh mengaji ni, tuan mengaji mana? Mana kitab dia? Cuba hurai sikit basuh kepala tu kat mana? Berapa kaul dia? Berapa pendapat ulama basuh kepala? Tergagap, saya tak pandai lah. Dah tak pandai tegur apa tadi? Dah tak pandai tapi nak menegur semua. Kan? Rupa dia tak mengaji rupanya. Duk ikut orang tua basuh sini. Tu yang hilang ubun-ubun tu. Sampai tak ada ubun-ubun kat sini. 60 tahun dah situ lah masuk. Kok boleh haus dah ubun-ubun tu? Haus lama dah ubun-ubun tu. Sebab itu tuan-tuan kena faham betul-betul. Kena tuan-tuan. Sebab itu kalimah syahadah ni ramai tak faham tuan-tuan. Kalau kita kaji betul-betul tuan-tuan, berapa ramai yang sah dia punya syahadah. Jangankan tanya bila dia mengucap, depan siapa mengucap pun tak tahu tuan-tuan. Kalau mu'allab datang sini tuan-tuan rajin tanya tu, mu'allab. Kalau mu'allab datang kan, adalah contoh orang Cina mu'allab, kan, saudara baru lah, kan, tiba-tiba tuan-tuan dia pun duduk depan kita ni, kita pun tanya, ni baru masuk Islam, baru masuk, bila masuk? Sudah 1 bulan. Dekat mana masuk? Itu depan imam mana? Masjid mana? Habis semua tanya kan. Dia pun tunjuk kad dia, surat. Ni kita pun baca, oh dah masuk Islam, nama pun dah tukar. Last kali tanya, sudah sunat? Tu soalan akhir lah tu. Sudah sunat? Potong. Sudah. Cuma dia tak tanya kita je. Kalau dia tanya kita pun gagap jawab. Abang bila masuk Islam? Gitu tu. Masuk Islam dengan cara bagaimana? Mengucap kalimah syahadah kan? Yalah, kita mana ada tanda tuan-tuan. Tuan-tuan mana tahu orang Islam tak Islam, mana tahu. Ingat nak pakai kopiah ni tanda orang Islam. Pakai jubah ni orang Islam. Berlambat orang Cina yang bukan Islam. Orang bukan Islam yang pakai Islam, pakai Islam. Orang Kristian. Saya duduk di Mesir tuan-tuan, lama tuan-tuan. Kadang-kadang dia saya bagi salam gitu. Assalamualaikum. Ta'ala syaitan. Kita pun masuk kedai dia. Kedai minuman. Anta aizil laban, ra'ish, nak susu, nak roti. Kita pun pasal dia bagi salam, kita pun okeylah, waalaikumsalam, aiz laban. Bas ni. Bila dia hantar kat kita, zok, nampak kat sini tanda salib dia. Allah, dia ni Kristian ke? Anta masih? Ayo ana masih. Allah, kau Kristian ke rupanya? Yang kau bagi salam ni pahal. Kan? Dia tak ada, dia ada tanda. Dia tengok ada salib, dia ni Kristian je. Mana kau tahu? Tu tengok salib dia tu. Orang Islam tahu tak? Tuan-tuan tahu ke Bangla tu Islam tak Islam kerja Petronas tu? Kadang-kadang nak bagi salam bertakut. Dia ni Islam ke tak kan? Tak payahlah bagi. Tiba-tiba kita turun, Assalamualaikum Haji. Allah, Islam rupanya engkau. Tak tahu. Jadi dia pun tanyalah kita, abang bila masuk? Kata dia. Masuk apa? Masuk Islam? Aku punya mak Islam kata, ayah aku Islam, masuk apa lagi? Itu abang punya mak, punya ayah, abang bila masuk? Saya beranak Islam lah. Beranak mana ada agama. Kan? Kita beranak dalam keluarga Islam, tiba-tiba hantar anak pergi kat Cina. Dia jadi agama apa?
budak. Dia corakkan kan. Anak Cina, dia beranak bagi kat orang Islam. Orang Islam jaga. Dia jadi agama apa? Dia agama Islam. Agama belum tentu. Kan? Dia pun tanya, bila masuk? Dia kata, ya, abang mengucap itu hari depan siapa? Depan siapa mengucap itu? Kok iyalah, tahulah. Kita dah Islam betul ke tak? Nak tanyalah. Depan siapa mengucap hari itu? Depan siapa itu? Mana pula ingat Ustaz? Takkan tak ingat? Depan siapa? Depan qadi. Weh, bila? Nikah tu. Habis sebelum nikah? Sebelum nikah, lu ucap lagi. Dan nikah baru ucap. Ada tak mak ayah kita panggil kita dulu? Kau berapa umur dah? 15. Mari sini. Duduk sini, duduk. Berapa tahun 15? Mari sini, duduk depan. Ayah nak tanya ni, berapa umur dah? 15. Dah balik belum? Dah. Sekarang ayah nak tanya lah. Kau dah balik, dah sampai masa ni ayah nak tanya, ni nak masuk agama Islam ke? Nak masuk agama apa? Ayahnya mengarut. Nak Islam ke? Kalau kau nak Islam, tak apa. Kau ngucap depan ayah sekarang ni. Mak, mari sini. Ibunya mari sini. Duduk sini. Tengok anak kita nak mengucap syahadah ni sebagai saksi ni. Besok hari ni hidup bin kat kita kan. Bila meninggal sok bin kat siapa? Kat ibu lah dah. Pasal apa bin kat ibu? Tak pernah tanya Ustaz, dia orang dah bin kat ibu. Bin kat ibu lah, lantak lah Ustaz. Macam tu lah. Kita mana pernah tanya? Ya? Tak pernah menanya tuan-tuan. La ilaha illallah. Anak kita pun duduk depan kita. Betul masuk Islam ni? Betul? Faham tak Islam ni apa? Tak faham. Okey. Sebelum nak masuk Islam ni abang nak terang ni. Engkau kalau kau dah melafazkan akur janji sekarang, kau ada tanggungjawab ni. Berat ni tau. Fikir betul ni nak masuk Islam ni. Nak masuk Islam okey, masuk Islam, kau mengucap depan abah sekarang ni. Abah nak dengar. Ibu, tolong dengar anak kita ni, dia nak mengucap ni, nak syahadah ni. Dengar elok-elok. Dia mengucap, dah. Hari ni kau dah Islam. Abah dah sahkan kau ni orang Islam yang dah mengucap depan abah. Ibu kau sebagai saksi ni. Sekarang ni kau dah mengucap kan? Kau ada taklif bebanan semayang. Kau kena wajib semayang. Kau tak semayang kau berdosa. Abah lepas tangan ni tau. Sebab kau dah balik. Kau dah mengucap. Kau wajib semayang. Ni bukan tanggungjawab abah lagi ni. Kau wajib puasa nanti bulan Ramadan. Kau wajib tutup aurat. Kau dah balik ni. Kau kena tutup aurat. Kan? Baca Quran. Terang habis dekat dia. Itulah yang kata Nabi, kullu mauludun yuladu alal fitrah fa abawahu. Kedua orang tua dia lah yang mencorakkan dia. Yang nak mencorakkan dia jadi Islam ke tidak, waktu itulah. Kau ni nak jadi apa? Islam. Majusi, Yahudi, Nasrani. Tapi kita tak buat kan? Rasa tak buat lah kot. Tak ingat ada kan? Ada orang tua panggil itu masa 15 tahun. Tak ada rasanya kan? Orang tua pun batak kisah kan? Buat dek je kat kita pun batak kisah lah kan? Tuan-tuan tengok syahadah ni. Faham betul-betul syahadah ni. Kena faham tuan-tuan bab syahadah ni. Bila dah mengucap tuan-tuan syahadah dah betul-betul faham, ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab engkau selepasnya? Selepas syahadah ni terjadi, pengakuan ni terjadi, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, kau kena ikut kehendak Allah. Apa Allah Ta'ala suruh? Suruh perintah salat. Ini bukan perintah Nabi, ini perintah Allah suruh salat. Aqimus salat. Maka datang rukun yang kedua. Pasal itu dalam hadis ni dia sebut wa iqamis salah. Lepas dah datang perintah Allah, utusan Allah, ni utusan aku ni kata Tuhan, ni Muhammad ni utusan aku. Kau kena faham elok-elok. Bila kata utusan aku, dia ni apa yang aku suruh dia piantar, apa yang aku suruh dia cakap. Sebab itu dalam Quran kata wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak berkata-kata Nabi itu illa wahyu yuha, melainkan itu wahyu dari aku kata Allah. Itu perintah aku. Dia cuma sampaikan saja. Kalau kita tak ikut, artinya kita tak ikut perintah Allah. Kalau kita tak ikut contoh Nabi, Tuhan suruh contoh Nabi, kita tak nak contoh dia, kita tak taat pada Allah. Sebab itu Tuhan kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul.
Tak ada artinya kita taat pada Allah Ta'ala kalau kita tak taat pada Rasul. Jadi tuan-tuan, sebab itu Tuhan suruh tunjuk bukti. Ni Muhammad aku jadikan dia utusan. Kemudian aku jadikan dia sebagai contoh tauladan. Engkau sebagai hamba aku, sebagai umat Nabi Muhammad, kau kena ikut semua ni. Apa yang Nabi Muhammad tunjuk, apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Kita tak ikut, kita bukan golongan orang yang beriman kepada Allah. Kita tak nak ikut Nabi, kita ingkar dengan Nabi, syahadah kita terbatal, tuan-tuan. Sebab itu sebab Allah Ta'ala sebut kat sini, Nabi sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ingat kita dah mengucap untuk Allah Ta'ala, Nabi tak apa, tak kisah. Ni Nabi pun manusia biasa juga. Ramai yang kata Nabi pun orang juga. Betul, memang Nabi pun orang. Nabi pun makan, Nabi pun minum, Nabi pun tidur, Nabi pun berkahwin. Kan? Sama kan? Dia sebagai manusia sama. Tapi apa bezanya? Ada perbezaan. Kata ulama, bezanya Nabi dengan kita bainal yakut wal hajar. Apa beza bainal yakut wal hajar? Antara batu permata dengan batu biasa. Ada beza tak? Dua-dua batu. Kalau sama tu batu, kau pun batu juga, ni pun batu juga. Ambillah tengok, bagi orang rumah. Kutip-kutip batu tepi jalan tu, yang cantik-cantik tu bagi kat orang rumah. Apa ni bang? Batu. Buat apa? Kau kata nak buat cincin? Kau kata nak buat rantai? Ni batu apa ni bang? Batu jalan raya depan masjid tu lah. Nak tengok, dia nak baling kat kita ke? Atau dia nak buat cincin? Kan? Saya nak batu permata. Alah, yang penting batu. Batu tak ni? Batu keras tak? Keras. Dah, duduk dan jam. Kau buat aja. Boleh? Kata ibu-ibu nak? Itulah beza Nabi. Nabi walaupun dia manusia makan minum, tapi dia tak makan macam kita makan. Kita makan istilahnya melantak. Sampai lupa diri makan. Kan? Makan kita tak sama macam Nabi. Pasal itu makan kita dapat penyakit. Makan tak ingat Allah Ta'ala. Kan? Makan tak ingat Allah. Nabi tidur, tapi Nabi tidur ada cara tidur Nabi. Nabi tunjuk cara tidur. Tu yang betul cara tidur yang diredai Allah Ta'ala. Kita tidur macam mana? Ikut cara Nabi. Saya tu tidur yang tak dapat nikmat tidur. Kejap-kejap tidur, kejap-kejap tidur. Orang kata tidur ni sikit sudah. Kita sikit-sikit tidur. Sikit tidur. Pantang letak, lelap. Baring-baring, lelap. Tak ada apa nak buat, lelap. Dia kata tidur tu bagi sikit, bukan sikit-sikit tidur. Ada beza. Kita apa? Sikit-sikit tidur. Pasal apa sikit-sikit tidur? Mengantuk je mata. Tak tidur ke malam tadi? Tidur. Habis tu mengantuk. Tahulah mata ni, kata dia. Tak tahulah, dia kata mengantuk je. Dah tidur malam tadi, ngantuk lagi. Bangkit ke pagi tadi? Tak bangkit. Habis tu mengantuk lagi. Tahulah tak cukup tidur. Pukul apa tidur? Pukul 8. Pukul 8 tidur tak cukup lagi. Pukul apa bangkit? Pukul 8 tak. 8 malam tidur, 8 pagi bangkit. Tak cukup juga. Badan penat saya, mana cukup tidur. Tak cukup tidur. Habis kau berapa lama yang cukup? 24 jam. Tidur sampai pukul 11. Bangkit. Ngantuk ke lagi? Pukul apa tidur? Pukul 8. 8 malam tadi. Pukul bangkit? Pukul 11. Ngantuk lagi. Berlebih tidur kot. Berlebih pengantuk juga. Berlebih pengantuk. Kurang pengantuk. Dah masuk waktu ke? Belum. Kan? Tu pasal apa jadi lagu tu? Pasal tidur tak ikut Nabi. Tidur-tidur, ngantuk-ngantuk, lelap. Tak lelap pun baring-baring. Buat apa bang? Baring-baringnya. Tidur kan? Tak ada lah baring-baringnya. Dah tak ngantuk, baring-baring buat apa? Tak ada baring-baring. Kalau lelap, lelap lah kan. Kan? Nabi kata nak tidur ni tunggu mengantuk. Kan? Saya tu tuan-tuan tidur ni ikut sunnah Nabi. Ada doanya supaya tak ada kena gangguan. Bila tidur ikut Nabi, Tuhan yang suruh. Bila Tuhan suruh ikut Nabi, Tuhan redha lah tidur kita tu. Dia jagalah tidur kita tu, dia pelihara lah tidur kita tu kan. Malaikat, mari sini. Kau jaga hamba aku yang tidur ni. Sebab dia ni tidur dalam keredaan aku. Dia tidur ikut arahan aku.
Kan? Ikut kekasih aku dia tidur dengan doa semua kan. Tak adalah siapa ganggu, tak adalah mengigau mimpi. Ini baru tidur sekejap, baru nak lelap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa pula dah datang? Aku baru nak lelap. Aduh. Keluar, nyembang, masuk balik tidur. Baru nak tidur, baru nak lelap 2-3 minit, mengigau pula dah cekik kat hantu. Lupa berpeluh, bangkit. Bini kita kenapa bang? Tahulah abang mimpi kena cekik kat hantu kata dah. Itulah orang tertidur basuh kaki. Apa kena mengena? Mengigau dengan basuh kaki. Laki kata bukan takat basuh kaki, abang dah mandi. Mandi lain bang, basuh kaki lain. Kita ni kan Nabi suruh lain, kita buat lain. Dah isyak ke? Dah. Bagi tahu ya, saya kalau dapat mic ni payah berhenti tuan. Pasal tu tuan-tuan kena payung saya sikit kan. Sebab saya suka ikut orang masjid je. Tapi orang masjid ni kadang-kadang malu nak bagi tahu ustaz. Dia malu-malu nak bagi tahu ustaz, segan nak cakap. Payung tuan dengan saya kena bagi tahu ustaz. Saya mana tengok jam, tuan-tuan pun bukan bagi jam depan saya. Tuan-tuan letak letak tuan-tuan je. Patut jam ni letak sana. Biar ustaz yang tengok jam, bukan jemaah yang tengok jam. Jemaah tengok saya. Ini tuan-tuan tengok jam. Bila nak habis? Bila nak habis? Berapa nak habis? Berapa? Ustaz tak habis. Aduh, penat dah ni. Aku lutut dah kebas dah ni. Aku kaki dah kebas. Tuan-tuan kali jam situ, bukan sini. Azan dulu.
Ni sampai pukul apa tuan? Ha? Ha? 5 minit. Saya ikut masjid. Saya datang rumah orang, saya kena ikut rumah tu. Saya tak boleh mandai-mandai. Saya ikut tuan. Memang tuan-tuan jangan heran lah. Saya memang datang rumah orang, saya ikut apa kehendak orang. Ustaz, sambung 5 minit lagi, 5 minit. Ustaz, 20 minit, 20 minit. Saya ikutnya. Sebab kita datang rumah orang, kenalah ikut peraturan rumah orang. Jangan kita mandai-mandai pula kan. Datang rumah orang, tuan, asal TV letak tinggi sangat ni? Patut bawah sikit, tinggi sangat tu. Ni rumah kau, rumah aku, kata. Yelah, saya tegur lah, tinggi sangat, taklah bawah. Aku suka tengok macam tu, yang kau sibuk pasal. Ni kita datang rumah orang, habis semua kita nak arahkan. Ni apa peti air dalam ni? Patut peti air tak kat luar. Saya memang 15 minit bagi tahu. 15 minit tuan payung saya. Saya kalau dapat mic ni saya payah berhenti. Dah kemaruk mic ni. Sebulan dah duduk sini tuan-tuan. Sebelum PKP itu, sebelum PKPB itu. Duduk Batu Pahat, memang ada kuliah kat Batu Pahat ni pun sebenarnya. Turun naik. Last kali lekat kat sini. Rasa macam tak nak balik, nak pindah sini dah. Orang rumah dah tak nak kan. Orang rumah tu jangan. Dia kata, orang rumah orang Johor. Tak nak duduk Johor dan duduk KL. Saya duduk suka duduk sini. Saya kata, kalau kau tak nak, aku duduk sini. Kau nak balik, baliklah. Tapi kalau besok aku cari yang lain, kau jangan salahan aku. Mam, itu pun kalau berani lah, Mam. Tapi rasa takut. Bukan takut bini. Tak, bini itu menakutkan. Ya? Bini menakut. Tuan-tuan yang gelakkan saya, tuan-tuan pun sama. Baru bini berdiri pun tuan-tuan dah kalut nak balik, macam mana kan? Tengah-tengah minum dengan saya, bini berdiri. Balik dulu Ustaz, minum dulu. Oh, rumah dah berdiri. Berdiri, takut. Belum panggil lagi, bang, balik. Kalau itu lagi lah meloncat. Ini baru bini berdiri. Oh, rumah dah berdiri. Ya, dia berdiri. Jangan Ustaz. Dia dah berdiri tu, baliklah, apa tunggu. Tuan-tuan nak gelakkan saya. Tuan-tuan bersama ya. Tak tahulah apa yang ibu-ibu pakai. Saya pun tak tahu apa ilmu yang dia pakai. Tapi saya tak heran. Bini Firaun, Asyah pun Firaun pun dengar cakap Asyah tahu. Firaun ni apa yang dia dengar? Dia sikit-sikit nak bunuhnya, pancung, bunuh tu ya. Dengan bini kalah dia. Satu hari bila Nabi Musa hanyut masuk dalam istana Firaun ni, sikit tuan hanyut. Waktu tu akta dah keluar. Apa akta dia? Mana anak laki-laki yang lahir pada masa tu, bunuh. Tiba-tiba Nabi Musa dalam kota tu hanyut masuk istana. Itu Asyah pun ambil, tengok Allah, budak lelaki mati dah budak ni kan. Tiba-tiba Firaun tanya, siapa tu? Budak lelaki bang. Bunuh, kata Firaun. Apa kata Asyah? Saya terjemah Melayu lah. Apa dia kata? Abang On. Kita buat anak angkat je lah Abang On. Abang On je dia panggil. Abang On, kita buat anak angkat. Apa tu? Firaun betul. Okey lah, suka hati kau lah. Abang On je tu. Firaun yang ganeh tu pun selu. Ni tapi ibu-ibu tak pandai. Ibu-ibu ni kadang-kadang tak pandai pujuk suami. Yang dia panggilnya apa? Orang tua di mana? Orang tua ni. Kata nak minum, orang tua ni panggilnya. Tapi bukan ibu-ibu nak, tapi sama je kot. Sama. Bapak kau ni bapak kau, bapak. Dulu masa mula-mula bukan main bina, semua ada kan. Ayam lah, bila semua ada. Dah tua-tua ni, atuk kau tadi mana? Mana kita nak lembut? Ya? Cuk tengok. Asyah panggil Abang On. Itu saya terjemah Melayu bang. Kalau bahasa Arab abang tak faham nanti. Saya terjemahkan Melayu. Tuan-tuan tengok, masuk sini balik. Rukun yang kedua ni tuan-tuan, wa iqamis salat. Tuan-tuan ingat salat ni senang ke? Asal buat aja. Buat salat ni, dirikan salat ni ada contoh dia Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata berpakaian kemas, tutup aurat, cantik, wangi-wangi. Ini pun kita dah tak boleh ikut. Datang semayang kadang-kadang pakai pagoda. Datang semayang Allahu Akbar. Kopiah pun tak tahu berapa bulan tak basuh. Nak hadap Tuhan ni. Pakai lawa-lawa cantik. Kalau boleh baju baru keluarkan. Pergi mana bang? Semayang. Main mana? Masjid. Habis keluar baju Melayu baru ni.
Bila nak ngadap Tuhan, ngadap kekasih, macam tu lah. Awak biar betul. Nah sungguh, ni bersamping-samping ni. Lah, aku nak ngadap kekasih. Abang cakap betul-betul bang. Mana? Masjid. Takkan jumpa kekasih kat masjid? Mana? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dia tu cantik, dia suka yang cantik. Pakai baju Melayu, butang baju Melayu, cekak sampai leher ni kan. Pakai oh smart ya. Mana ji? Mayang. Amboi smartnya macam nak pergi nikah. Jumpa kekasih. Macam tu. Pakai minyak wangi paling wangi kan. Wangi datang ke masjid nak ngadap Tuhan. Ini dengan baju pagodanya, dengan tak mandinya. Mana mayang? Makan macam ni ya. Yang penting tutup aurat saya. Yang penting bersih. Sampai kat masjid, apa buat? Ambil minyak wangi wakaf tu. Yang pakai pukul 7 1 minit dah hilang bau. Nak ngadap kekasih pakai minyak wangi wakaf. Pakailah minyak wangi mahal. Bukan tuan-tuan lah, tapi aku dah nampak tu minyak wangi wakaf, aku bubuh lah terus. Minyak wangi wakaf, cuba pakai minyak wangi khas. Pakai minyak wangi Hajar Aswad, Haramain, pakai wangi, Masya Allah. Wanginya tuan, nak ngadap Tuhan. Aku jumpa kau bini tanya wanginya bang. Dulu aku jumpa kau pun wangi pun tak ada kau cakap banyak. Cuba kau dulu tak pakai minyak wangi, kau mesti cakapnya, apa ni bang, tak bau langsung awak ni. Minyak wangi siapa pakai minyak wangi orang tua? Dulu aku pakai jumpa kau masa dating dulu, tapi yang tua-tua tak ada lah. Yang tua-tua ni semua orang tua pilih kan. Ni yang muda-muda ni. Yang tua-tua ni semua orang tua dulu, mana tahu bercinta. Masa tu mana ada BP Mall, shopping mall, mana ada. Semua orang tua je kan. Orang tua je tentukan dulu. Mak berkenan betul budak tu. Mana mak tu yang sebelah rumah kita tu, pagi dah kemas, dah sapu laman, dah sidai baju, bagus tu budak tu. Mak rasa kau nikah dengan dia je lah. Mana ketinggalan tuan imam dulu? Tak nak lah mak, tak nak lah bah. Kalau abah nak, abah lah nikah dengan dia. Tak ada. Dulu anak taat tuan imam kan? Dulu taat. Mana ada melawan? Anak ramai, 12 orang, 10 orang dulu lah. Mana pandai melawan? Sampai menikah pun tak melawan. Kau mak berkenan tu nak abang berkenan tu budak tu. Pagi kita nyapu laman, kau tengok tu kemas, dah sidai baju, bagus budak ni. Dulu orang tua tengok sedap di hati. Walaupun di mata tak cantik, tak sedap, tak apa, yang penting sedap di hati. Kita pun angguk pasal nak bagi menikah, sanggup nikah. Tu sebab kadang-kadang anak-anak pun komplain. Kita pula selalu cakap, abah lu kan dalam kampung ni abah jadi rebutan kan. Abah je jaka rebutan orang lah. Abah kata abah rebutan dapat emak macam tu je. Tak ada. Kenapa? Orang kalau ada rebutan bah, emak mestilah lawan. Ni macam tu. Kok macam tu tak payah jadi rebutan bah. Itu bersepah. Pasal emak tu tak cantik you know. Mak pula cantik, bapak pula Allahu Akbar. Mak mampu hidup bangga. Mak dulu orang kampung ni, ramai yang nak mak. Macam-macam orang tak mak. Tapi mak dia tolak, mak ambil abah kau jugalah. Nah, mak kata jadi rebutan abah yang macam ni, mak nak. Macam tak siap jabah ni mak. Jadi orang dulu tak pandai melawan kan, tak reti nak melawan, tak pandai. Terima kan. Tapi kekal perkahwinan tu sampai bercucu-cicit kan. Anak pun ramai, 12, 10. Walau tak lawa tu. Sekarang ni pilih sendiri, bukan main. Terlentik. Semua melentik, bulu mata, bulu kening, semua lah melentik, kuku pun melentik. Wih lawanya. Bangunnya pukul 11. Goreng telur pun hangit. Tak pandai kan. Dulu orang sekarang ni teruk sekarang ni. Sebab itu saya kadang-kadang cakap dalam bab perkahwinan ini, statistik pernikahan hari ni paling banyak bercerai umur berapa? 23, 25, muda-muda semua. Setahun berkahwin, 6 bulan berkahwin, 3 tahun berkahwin, 2 tahun berkahwin. Cerai pasal apa? Pasal benda kecil kan. Pasal tak goreng telur, pasal gosok baju 2 side. Itu yang cerai. Tapi tengok statistik penceraian lah. Jadi bab solat ni tuan-tuan pun tak selesai. So itu solat kita tak mencegah kemungkaran pun. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah kemungkaran, membuang sifat-sifat mazmumah. Mana?
Mungkar salah yang besar-besar, mungkar yang kecil cukup. Lepas semayang, tadi semayang kat dalam masjid, doa panjang, baca pun panjang, wirid pun panjang. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami pada api neraka-Mu ya Allah. Kan? Sampai luar tu, naik je motor. Tadi minta jauh pada api neraka, belum balik atas motor, api neraka 3 inci kat mulut. Tadi minta jauh bukan main. Bukan tuan-tuan lah. Kan? Mana? Tadi wirid punya panjang. Kan? Kadang wirid pun tak betul, pasal tu tak ada kesan. Subhanallah, 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 subhanallah. Malaikat kata, apa kau sebut ni? Sebelah-sebelah je yang aku dengar, yang sebelah lagi mana? Sebelah lagi subuh besok. Yang ni maghrib. Maghrib, subuh besok sebelah lagi, baru dapat satu. Malaikat sampai tak ada nak tulis lah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Kau ni biar betul, kau cakap apa? Ada tak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada? Payah. Sebab bila nak habis Ustaz, yang macam ini kalau dah batu pahat dia tak habis-habis Ustaz. Dia kena habis je. Berapa? 33. Tapi itulah sebut tu. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda tu? Itu nak lembutkan hati? Memang taklah. Pergi bertahlil rumah orang pun tak betul. Berjin dan tu pasal dia, bergegar rumah orang kita buat. Tu semua salah tuan rumah. Tuan rumah lah punca dia. Ya, tuan rumah nak banyak, jadi imam layan lah. Tuan rumah nak banyak pasal mayatnya ramai. Allah rahmahnya ramai. 8 orang. Jadi tak boleh lebat sikit kan. Dia 300 Pak Imam buat. Bergegar rumah kawan tu. La ilah, la ilah, la ilah. Allah. Terkejut kawan kan. Allah. Apa benda ni? Lepas 300 tu, habis 300 doa. Habis doa, apa buat? Melantak lah. Habis melantak, apa buat? 300 sebut nama Tuhan tadi, penyudahnya sumbat benda haram, benda makruh ni. Bukan sini lah, bukan sini. Tempat lain lah. Tapi tuan-tuan dah panggil saya balun lah kat sini dulu. Alang-alang dah dapat masuk. Dah dapat masuk, saya balun lah dulu tuan-tuan. Nanti tak tahu lagi tak panggil tak tidak. Tak bila kurun nak panggil. Sementara dapat ni, kita bedal dulu. Mic dah kat kita. Nampak macam mana? Tuan-tuan berzikir banyak, semayang banyak, tapi tak cegah. Sebab semayangnya tak betul tuan-tuan. Bila nak kupas bab semayang ni, akan datang. Sebab 15 minit dah cukup. Bab semayang ni akan datanglah saya kupas. Semayang ni banyak tak betul. Tak salah tengok banyak lain. Takbir pun tak betul. Allah. Ini apa benda ni? Ada yang macam sotong benda tu. Macam tu. Kau buat apa ni? Semayang. Macam tu angkat takbir. Ini sunat je Ustaz. Mana sunat? Angkat takbir. Yang sunat yang ni. Yang ini apa sunat? Dah macam sotong. Allah. Tuan-tuan tengok takbiratul ihram pun ada rukun tu. Takbiratul ihram ada rukun, ada syarat. Rukun, duduk dalam rukun, ada syarat. Dan berapa harakat? Alif lam lam ha, alif kaf ba ra 8. Ada yang banyak kali pula dah. Usalli Allah. Kau tunggu dulu, aku nak takbir jap. Pak, letak. Dah letak, turun nak balik. Astaghfirullahaladzim. Apa kena tuan? Tak masuk lah Ustaz. Apa yang nak masuk? Tak masuk. Apa nak masuk? Niat tak masuk. Bila pula dia keluar? Sejak bila dia keluar? Tak tahulah Ustaz. Payah nak masuk lah Ustaz. Pening pula Ustaz.
Bila imam nak rukuk, Allahu Akbar. Sekali dia masuk, Allah. Senang pula masuk. Tak tahulah dia macam tu, tahu je imam nak rukuk, dia senang pula masuk. Takbir pun tak betul. Tuan-tuan tengok dalam kitab Safinatun Najah fil Ilmi Fiqh. Tengok dalam tu, dalam tu bab takbir pun kadang-kadang tak tahu apa harakat yang kita sebut. Kadang-kadang sampai mengganggu orang lain sebelah mana. Usalli. Yang kawan sebelah, apalah susah kau ni. Usalli daripada tadi tak habis-habis. Aku capuk pula ni kawan. Payah betul lah. Aku pun terganggu juga. Yang kawan tak nak takbir. Yang kawan Fatihah bilang alham. Dia ni susahnya. Nanti akan datang kalau panggil lagi lah. Mana tahu kok masjid nak panggil lagi. Sebab saya duduk sini sampai hujung tahun ni. Jangan risau, kita tak boleh balik. Rumah kat kawasan saya zon merah kat sana, kat KL. Saya duduk di Shah Alam, saya duduk di Seri Kembangan, dan Serdang, Bangi, Kajang, semua zon merah. Saya tak balik. Saya duduk rumah Tuan Haji Sukaini tu, duduk homestay. Sebaik dia bagi duduk. Itu pun tak tahu sampai bila. Kok dia halaunya malam ni lah saya kena keluar. Nasib baik dia bagi duduk, tumpang duduk sini. Kan, kau tak duduk dalam kereta je lah saya nak buat macam mana. Duduklah numpang homestay dia, makan pun dia bagi, semua dia bagi kan. Kita duduk je bagi kuliah. Itu pun ada orang takut nak manggil saya. Ustaz ni orang mana? Saya orang Negeri Sembilan, duduk Selangor. Ustaz orang luar. Luar mana? Bilang orang luar lah. Luar mana? Saya bukan orang Bangla. Nepal tak, Bangla tak, Myanmar pun tidak. Orang Malaysia, cakap Melayu. Faham? Takut kau? Takut kau? Saya duduk Johor lama, rumah saya orang Johor. Cuma orang rumah tak nak duduk Johor. Kalau saya duduk Johor dulu, saya jadi orang Johor. Saya tak duduk Johor. Saya duduk KL, orang rumah saya duduk KL. Duduk KL lah bang. Duduk Johor tak best. Sebab dia orang Johor. Tak nak duduk Johor, nak duduk KL. Saya duduk orang ni 9, nak duduklah Johor ni. Sebab Johor ni senang, Batu Pahat ni. Tol tak ada, apa tak ada. Semua tak ada kat ni. Batu Pahat ni. Kuliah pun banyak kat sini kan. Jadi tuan-tuan ingat cadang nak duduklah sini kan. Tapi orang rumah tak nak ikut. Tapi tak tahulah. Tengoklah kawan-kawan kau ada membagi pula. Ustaz yang risau rumah kita orang boleh carikan. Ya alhamdulillah. Syukur. Syukur. Apa nak kira-kira kan. Setakat ni beranilah pasal rumah tak ada. Tuan pun nanya pun agak-agak lah. Ada ke tanya berani kan? Kalau depan orang rumah jangan tanya macam tu. Kalau orang rumah ada, berani jawab gitu kan. Pasal tu saya tak bawa orang rumah waktu mengajar, bahaya. Orang rumah kalau bawa mengajar, apa yang kita cakap ni siap kau. Balik kau tahulah kan. Saya pernah komplain kat orang rumah, kau tahu tak orang surau masjid tu. Sebelum PKP dulu saya kata beritahu, orang surau masjid semua salam cium tangan aku. Aku balik rumah kau haram tak nak cium tangan aku. Kau tahu tak, orang surau, orang masjid tua muda cium tangan tu. Yalah, dia kata memanglah dia cium tangan, dia tak kenal awak. Dia tak tahu background awak. Saya dah tahu background awak, macam mana nak cium? Nak ambil berkat tang mana? Dia kata subuh pukul 7, zuhur pukul 4, apa berkat yang ada? Orang surau masjid dia tak tahu awak datang pakai jubah serban. Terdiam aku kejap. Oh tak, iya betul. Lepas tu tak tanya lah. Kau tak nak salam, tak nak cium, kau lantak kau lah. Suka hati kau lah kan. Sebab dia dah tahu background kita. Sama. Mengajar di kampung, orang kampung tahu. Dia ni mandi sungai lu dengan aku tahu ni. Tiba-tiba jadi ustaz pasal dia pergi ngaji kat Mesir ya. Kalau tak, macam aku kat jadi. Tak nak dia mengaji. Tu saya pergi Johor ni. Orang Johor tak tahu. Datang ke jubah, ke serban, pakai ridak. Hebat ustaz ni kan. Hebat ni. TV lagi ni ustaz ni kan, hebat. Tuan-tuan bukan tahu. Tu yang tuan-tuan ambil berkat tu. Pada tak ada pun berkat apa pun. Jadi tuan-tuan cukup takat itulah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mohon maaf banyak-banyak. Bab solat ni belum habis. Bila? Akan datang. Solat tak habis, zakat tak habis, haji tak habis. Tak habis, belum habis. Bab haji ni pun 3 minggu nak kupas. Ramai orang pergi haji. Haram tak minta maaf pun dekat musuh-musuh. Mana ada? Berapa ramai orang pergi haji? Musuh ada, pergi minta maaf tak? Tak pergi. So itu saya duduk tabung haji dulu tuan-tuan. Saya suruh. Tuan nak pergi haji Nak pergi haji.
pergi jumpa musuh-musuh pertama adik-beradik dulu, kaum kerabat, pergi minta maaf. Pula saya kena minta maaf, Ustaz. Tuan nak pergi haji? Duit saya bukan duit dia. Ini bukan masalah duit, ini masalah dosa. Tuan dengan dia berdosa. Bukan salah saya, salah dia. Maafkan dia kalau dia berdosa. Kalau salah kita minta maaf. Pergi, lembutkan hati. Ini kalau hati pun tak lembut, nak pergi menghadap Tuhan macam mana? So itu saya perintahkan, pergi minta maaf dulu. Nak pergi haji macam mana? Berdosa keliling ni. Pergi minta maaf. Tak selesai haji kalau hati tak boleh lembut. Pergi minta maaf dulu. Dan minta maaf, doa dengan Tuhan. Jangan sibuk duk tanya je. Ustaz, bila saya boleh pergi ni Ustaz? Pergi apa? Pergi Mekah. Kalau saya tuan rumah, dah lama saya panggil tuan, tapi saya bukan tuan rumah dia. Tuan rumah dia Allah Ta'ala. Mintalah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala nak? Suruh kau pergi minta maaf, lembutkan hati. Pergi buat. Pergi minta maaf semua-semua. Jalan. Jumpa adik-adik. Minta maaf lah. InsyaAllah lah Pak Ngah nak pergi Mekah tahun ni. Bila Pak Ngah nak tak? Tadi. Kalau tadi Pak Ngah, lambat dah lagi. Kurang-kurang tahun 2083 besok. Itu kau cakap. Tuan rumah tak cakap lagu tu. Saya duduk tabung ngaji, saya tahulah. Tapi tak apa, ni saya akan kupas kalau tuan-tuan panggil. Kalau tuan-tuan tak panggil, tak ada lah. Cukup takat tu je lah. Jadi tuan-tuan minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa, menyinggung perasaan tuan-tuan. Itu yang dapat saya kongsikan sedikit. Perbetullah kalimah syahadah kita ni balik semula. Letakkan daripada tempat dia yang asal, letakkan daripada landasan yang betul, tuan-tuan. Mudah-mudahan syahadah kita itu menjadi membuatkan kita mantap sebagai orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.